Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar? Saudara kena godam. Orang pertama kena godam. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Syarul Azam, saudara Zamari LC. Terima kasih sebab malam sama dengan saya. Begitu juga saudara Syah Ibrahim, Nilawati Ainul, Ibrahim Cik Muda, Muhammad Khairul Kamarudin. Terima kasih mendoakan kesihatan saya, ya saudara Azam. Saudara pembalasan masyar, Tuan Man cakap syarat Puteri Gunung Ledang. Saudara Masyar, saudara Joka, Fazil Yub, Sazan Anugrah, Abdul Hamid, Ujang Man, Puan Syarifah Hafifah, apa khabar? Mira Harun, Nur Liza, begitu juga dengan Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Amal AMJ, saudara Muhammad Taufik Oksman, saudara Abu Nems, Paipon, apa khabar saudara Paipon? Saudara Said Wahab, terima kasih. Dari Tanjung Piai, ya, saudara Wahab, 4 tulang kering, apa khabar? Bulan terang, mengambang. Tidak, hujan sekarang ni. Saudara Jumadi Ali, saudara Abu Samah, Waalaikumsalam. Saudara Abu Nem, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku? Moga sihat di Sungai Petani. Ya, saudara Paipon, Nilawati, Haji Azhar Abdul Ahmad, Abdul Manaf, apa khabar Tuan Haji? Begitu juga Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman dari Terengganu, saudara Puan Halimah Syamsuddin, saudara Mat Sepana Jaya, saudara Syarifuddin Syahari, saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Amiruddin Amir, Puan Nuridah Kamarudin daripada Ipoh, Perak, Yung, Osman Paman, Waalaikumsalam, saudara Paipon, terima kasih, saudara Yang Maya, Ramli Karim, Syahli, Zainuddin Yasin, Abdul Rahman, dari mana tak tahu, tak nampak tu. Saudara Awad Muhammad Nasar, terima kasih. Saudara Zek Zul, dan juga saudara jangan lupa di Instagram Puan Halimah Hashim, saudara Samsudin Mak Gani, like, share dan subscribe di Instagram dan juga di TikTok. TikTok ni dia akan potong-potong. Saudara Said Azhar daripada Keluang, saudara Zainal Ishak, terima kasih dari Kelang Selangor, Puan Nora Maria, saudara Awang Mairan, Rosni Kurungut, apa khabar orang Sarawak? Puan Rokiah Ahmad Said dari Segamat, saudara Anwar Saleh, Haji Mat Nasir, Haji Ijah Ibah, Puan Syarifah, Muhammad Karya, kuatkan suara, nak kuatkan suara naik atas sikit. Ya, apa khabar saudara AR Sofian, Yan dari Kelang, Yan, moga sihat berbahagia. Begitu juga saudara Nazar, saudara Hazrul, Wan Ahmad, saudara Syahrul Azam, saudara Joka Karim di Instagram. Jangan lupa saudara, teman-teman kita di Instagram juga ada bersama. Raja Kamal, Raja Baizan, terima kasih. Saudara Abu Suman Hashim, saudara Sarbani Usung, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. InsyaAllah usai nanti saya akan santuni satu persatu. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Hari ini hari Isnin, tanggal 3 Oktober, saudara. Dan merupakan hari yang ke-929. Dah 929 hari dah, saudara. Bumi kita ini dijengah oleh virus corona. Yang membawa penyakit COVID-19. Tak tahulah bila nak usainya. Ya, saudara. Bagaimanapun, dari kiriman saudara Jamil Idris bersama dengan sahabat kita, saudara Rio dari Istimewa Melaya. Kata Rio, saudara Jamil Idris kata bahawa hari semalam ada pengurangan jangkitan. Nampak gayanya daripada 1626 dia susut kepada 1360, menjadikan jumlah jangkitan yang terkumpul kumulatifnya adalah 4,843,865 orang. Warga kita yang dijangah oleh virus corona, dan rupanya semalam ada 2 kematian, saudara. Hari Minggu pun nak buat macam mana? Kalau dah dijangkit virus corona, penyebabnya, maka telah pun kembali ke rahmatullah. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman kalau boleh jaga, stay safe, katanya, ya, saudara Mudin Kelantan. Jadi jaga kebersihan diri kita. Dan saya melihat, kalau musim hujan, bimbang saya, virus corona ini mudah menjangkit. Pastikan kalau musim orang kahwin, adakan penjarakan sosial dan juga sentiasa balik rumah, basuh tangan dengan sabun dan sebagainya. Baik, saudara. Dari laporan tersebut, saya mendapati bahawa terdapat peningkatan di 4 buah negeri saja. Alhamdulillah, ya, Saudara Syarifuddin Syahri, stay safe everybody, katanya.
Dan susut di sebelah buah negeri. Sementara Alhamdulillah, nampak gayanya di Perlis sudah sifar, sudah tiada jangkitan. Mudah-mudahan bolehlah bertahan. Kalau boleh, biar kita berusaha lah negeri-negeri lain sifarnya. Kerana Selangor nampak gayanya ada peningkatan tiba. Balik, saudara, daripada 485 kemarin, dia naik pada 501. Namun begitu, agak melegakan diolah persekutuan. Susut kepada 269 jangkitan saja. Begitu juga di Sabah, susut kepada 115 jangkitan saja. Alhamdulillah, cuma 3 buah negeri saja yang berada di atas 100. Lain-lain negeri di bawah angka 100. Berusahalah kita untuk menjaga ataupun memutuskan jaringan ini. Saudara Puan Noriah Ahmad Asyad, Saudara Osman Hamid Hasni, Saudara Mimah Kitchen, Raja Kamal, begitu juga Syam Haji Nawawi. Baik, saudara, minta izin tak lama pun, dalam 2-3 minit saja, iaitu dalam segmen e-commerce. Kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011-330-41241. Al-Azhar tentulah dengan setangi al-bakurnya serta minyak wangi dari Timur Tengah, saudara. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, lain tak ada, dendeng manis Siti Farehah. Hari ini dia telah pun mendapat mengambil scroll, itu degree dalam bidang pendidikan anak-anak. Tahniah Puan Siti Farehah kerana berjaya keluar daripada Menara Gading dengan degree dalam bidang pendidikan anak-anak. Bagaimanapun teruskanlah menghasilkan dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman di Lembah Kelang mahu mendapatkan bekalan yang baik buah-buahannya, grade AAA, lebih murah harganya dari pasar, boleh hubungi Syauqi 012-357-5703. Rumah buah-buahan tersebut akan terus dihantar ke rumah anda. Itu bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, saudara. Dan tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara, mengasyikkan, harga mampu milik, mampu beli, mampu rasa. Dan saudara, pedas, rangup dan manis serta mengasyikkan. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, ini pada teman-teman yang nak berniaga, nak jadi ejen kepada tim Nuraisha di talian 018-279-4288. Tim Nuraisha memasarkan produk kosmetik wanita yang berseudu ataupun boleh dibawa semayang, saudara. Tidak ada alkohol. Dapat juga makanan segera seperti susu dan sebagainya. Hubungi tim Nuraisha di talian 018-279-4288. Itulah saja, saudara, segmen e-commerce kita. Terima kasih kerana sudi. Saudara Raja Kamal, share teman-teman, katanya. Saudara Rosi Yunus, saudara Lobai Zamri, ini teman-teman di Instagram. Share, saudara, dan subscribe. Ini yang paling penting. Sebab di Instagram ni masih lagi duk mengangkat. Saya yakin teman-teman di Instagram juga boleh selaju teman di Facebook, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana sebenarnya, saudara, dalam menjalin ikatan persahabatan, kita janganlah mudah menunding jari ataupun menyalahkan teman-teman. Sekiranya teman kita itu melakukan kesalahan ataupun menyakiti hati kita. Seharusnya berusahalah untuk tebalkan pipi, tebalkan kulit hati kita daripada merasa terguris dan termakan bisikan hati kecil yang sentiasa ingin memberontak dan mengancam mereka. Mereka juga adalah manusia biasa dan mereka juga sering melakukan kesalahan. Jadi kita seharusnya menjauhi segala fikiran negatif yang boleh mengeruhkan ikatan persahabatan. Kita harus sentiasa sematkan dalam pemikiran kita dengan segala kemungkinan dan sentiasa bersangka baik terhadap sahabat kita. Jauhi serkap jarang dan bersangka buruk yang boleh memburukkan keadaan. Jangan pernah kita mendedahkan diri kita pada perasaan
mudah menyalahkan orang lain. Cari dan keluarkan dahulu kesemua kemungkinan yang ada di sebalik kesilapan yang dilakukan sebelum kita menyalahkannya. Hanya dengan cara itu kita dapat menjaga keutuhan hubungan persahabatan. Ya, saudara, terjadinya hari ini sahabat-sahabat karib setengahnya akhirnya bertukar menjadi musuh hanya kerana perbezaan pandangan dan politik. Ya, kecualilah orang yang meletakkan persahabatannya berdasarkan kepada ketakwaan. Sesungguhnya, saudara, sahabat yang baik adalah mereka yang sudi membetulkan kesilapan dan sentiasa ada bersama kita dalam keadaan senang dan susah. Mari kita memimpin tangan mereka serta memberi semangat untuk terus memperbaiki diri menuju ke arah yang lebih baik. Ingat, saudara, sahabat itulah yang akan memimpin tangan kita juga di akhirat nanti kalau persahabatan itu dijalin dengan ikatan keikhlasan, saudara. Itulah naluri kehidupan kita menyentuh soal persahabatan. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Mutiara Kata ini saya nampak kiriman daripada Datuk Syed Ali. Katanya, pandanglah orang yang di bawah yang sering menadah simpati daripada kita memandang orang yang di atas. Kerana mereka yang di atas dan berkuasa serta berharta selalunya memandang diri kita terkadang bagaikan sampah. Itu dia, saudara. Dalam bersahabat, dalam kita menyatuni kehidupan, elok kita pandang orang yang di bawah kita. Mereka mengharapkan bantuan, mengharapkan santunan kita, saudara. Bukannya kita mengharapkan orang yang di atas saja. Kalau di atas tu, apa khabar boh, apa khabar boh. Itu keadaan sebenarnya. Kadang-kadang mereka sebenarnya melihat kita ada kalanya seperti sampah. Ingat, saudara. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman Mutiara Kata yang begitu berarti dan bagi saya cukup menyentuh hati dan perasaan saya kerana seringkali manusia ini memandang orang yang di atas saja. Memuliakan orang yang di atas. Sedangkan orang di bawah kita tak muliakan. Sedangkan orang di bawah tu kadang-kadang mereka lebih mulia suci hatinya terhadap kita daripada orang yang di atas yang melihat kita dengan pandangan seolah-olah kitanya sebagai sampah. Sebab mereka berharta, mereka berkuasa dan sebagainya. Saudara, kita saling mengingati antara satu sama lain. Dan saya tetap mengingati pimpinan negara. Hari ini Parlimen tu dah bersidang agar mereka jangan berbelanja wang negara tanpa had serta tanpa mendapat kelulusan Parlimen kerana kita khawatir kalau berbelanja tanpa had, negara akan muflis, saudara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini agak lucu sedikit. Musim nujum Pak Belalang muncul lagi. Apa yang saya maksudkan dengan nujum Pak Belalang? Sabar dulu. Dengar, hayati pencerahan saya satu persatu, saudara. Baik. Sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil yang mengantar kiriman tanpa henti daripada Perlis. Terima kasih Pak Nazil, teruslah berkarya, tegurlah warga kita ini melalui pantun anda. Kata Pak Nazil, pokok cempaka si ati-ati, ia disiram setelah dibaca. Orang suka beraja di hati, halal haram sama saja. Ini sikapnya kadang-kadang mereka sebagai pemimpin, kalau dia merasakan bersikapnya beraja di hati, bersaitan di mata. Jadi artinya halal haram itu sama saja pada mereka. Berhati-hati, saudara. Jangan kita mencari pemimpin yang sentiasa beraja di hati. Dan tambahnya lagi, terbang riang si kupu-kupu seperti menari di senja kala. Orang yang kuat menipu, garam diberi, dikata gula. Ini orang yang menipu. Kadang-kadang mereka beri garam je pada kita. Bila kita kata masin, ini manis. Sebab dia menipu. Berhati-hati juga, saudara. Musim-musim yang kita mendatang dengan pilihan raya yang akan datang ini, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat. Terima kasih Pak Nazil. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, pejuang anak muda di Perak Tengah. Itu saudara Nordin Malik. Nampak gayanya dia rajin dah balik kirim pantun kita untuk perkongsian kita. Kata saudara Nordin Malik, dari Lumut menuju Manjung, kiri kanan pokok ru. Ramai calon berkunjung-kunjung, jangan tertipu menjelang PRU. Ini dia mengingatkan kita. Kali ini musim pemimpin ataupun mereka calon datang berkunjung. Tak pasal-pasal datang ke rumah, macam-macam lah mereka lakukan semata-mata untuk menagih undi.
Katanya lagi, anak kecil menjual belon, pulang petang kepaya jaras. Hati-hati memangkah calon, jangan termakan sekampit beras. Ha! Ini teman-teman kita ni, dia walaupun anak muda tapi dia menegur. Jangan kita termakan kerana sekampit beras, kita mengundi mereka. Hati-hati ya, saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saudara. Jadi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, macam-macam channel lah, YouTube ada, Instagram dan sebagainya. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam channel-channel tersebut serta komen-komen yang anda lakukan. Seandainya ia melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Ingat saudara, jangan sekali kita melanggar peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi. Ya saudara, jangan jadikan medan saya ini sebagai tempat untuk meluahkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Kerana ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya lain tak ada, saudara. Hanyalah sekadar memberi informasi. Sedikit komen daripada saya. Sebab itu saya katakan kita asas pencerahan saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau tak bersetuju, boleh hantar kiriman pada saya. Kita boleh santun satu persatu, saudara. Nak minta live dengan saya tak tahu. Sebab saya ni stunish. Ini pun kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tadi pun kelang kabut juga saya salah tekan. Jadi kelang kabut jadinya, sebab itu lewat sedikit bersiaran. Maklum sajalah saudara, usia menghambat kita. Semalam adalah hari warga emas, saudara. Jadi ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita harus saling santun menyantun antara satu sama lain dengan kata-kata yang harmonis. Sebab kita adalah warga cinta damai. Baik saudara. Suasana alam di sekeliling kita, di kawasan saya, hari ini tak ada hujan. Tapi masih lagi mendung. Cuma saudara, menurut Jabatan Meteorologi Met Malaysia, ia menafikan dakwaan berlakunya banjir besar-besaran pada hujung November tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Met, iaitu Saudara Muhammad Helmi Abdullah, pihaknya tidak mempunyai kaedah tepat untuk meramalkan banjir lebih awal seperti yang hangat diperkatakan. Ini orang yang nak bertanding ni tak setuju kerana musim banjir lah katanya. Jadi Met kata tak ada. Ramalan tersebut hanya diketahui 3 hari sebelum banjir. Jadi untuk ramalan 2 bulan lebih awal banjir besar berlaku, itu bulan November, memang tidak ada kaedah yang tepat. Ini kata daripada Saudara Muhammad Helmi, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Jadi tidak dinafikan kemungkinan itu ada katanya. Cuma di mana kawasan paling terjejas atau bila kita tak tahu. Ada tu adalah juga katanya, mungkin ada banjir sana sini. Tapi dia cuma boleh meramalkan dalam tempoh 2 atau 3 hari mendatang. Bukan macam sekarang ni, musim banjir bulan November. Tak ada saya. Dia Met sebab katanya pemantauan teliti tetap akan dilakukan setiap masa bagi memastikan sebarang kemungkinan bencana dapat diuruskan dengan baik. Jadi kami akan tingkatkan pemantauan. Cuma kami hanya boleh keluarkan amaran seawalnya 1 ke 3 hari lebih awal. Menjadi tanggungjawab kami untuk memperbetulkan persepsi bahawa banjir berskala besar akan berlaku penghujung November ini. Jadi retinya, Met tidak mengeluarkan kenyataan. Itu sebenarnya saudara. Jadi saya harap anda semua faham. Jabatan kaji cuaca pun tak boleh nak meramalkan. Itu saya katakan, saudara. Musim orang jadi nuju 4 belalang. Tak ada banjir, dia katakan banjir. Okey, saudara. Dan alhamdulillah nampak gayanya, mungkin saya nampak dah dekat-dekat pilihan raya lah. Tiba-tiba aja hari ini, nampaklah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Natal Linggi. Sebab dia kata harga minyak masak sawit tulen berbotol diturunkan antara 40 sen dan RM2 katanya. Tak apalah, RM2 pun RM2 lah. Penurunan itu dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengenai komitmen kerajaan untuk membantu rakyat meringankan beban. Kita mengharapkan RM2 itu tak cukup. Tapi berusahalah, saudara. Katanya bahawa sekarang ni harga minyak adalah seperti berikut. Yang botol 5 kilogram daripada RM33 turun kepada RM31.50. Botol 3 kilogram
daripada RM21.10 turun kepada RM19.90. Botol 2 kilogram daripada RM14.30 kepada RM13.50. Dan botol 1 gram daripada RM7.50 kepada RM7.10. Ertinya saudara, itulah saja yang dapat dikurangkan. Tak dapat lagi macam dululah. Kalau 1 kilogram tu RM2, RM3, dah tak ada dah. Berdoalah saudara supaya negara kita makmur agar kita dapat mengekang harga. Saya nampak dalam gambaran begini, ertinya barang masih mahal. Tadi anak saya balik ke rumah, dia bersungut. Bersungut yang amat sangat dengan muka yang masam. Saya kata, kenapa masam, dek? Dia kata, mana tak masam, pa? Dia kata, pergi pasar hari ni, bawa duit 400. Apa pun tak dapat nak ada beli. Dapatlah sikit-sikit, dia kata, tak macam dulu. Saya kata, biasalah. Begitulah zaman sekarang, terlalu zaman sukar. Itu zaman yang kita alami. Bagaimana akan datang? Bagaimana anak-anak kita akan datang? Ini kekhawatiran saya. Saya use drama, susu budak tak turun ke? Tak dengar cerita. Yang dia kata cuma minyak masak saja. Itu saja yang ada dilaporkan. Susu budak tak turun, akhirnya terpaksalah guna susu ibu. Tapi nampak gaya nanti kering susu ibu. Itu keadaan saya. Jadi ujianlah siapa saudara, ya, Saudara Ramli Maingan, terima kasih. Rubiah Husin, terima kasih. Baik saudara, cuma saya semalam melaporkan tapi saya tak sempat nak melaporkan. Sebab banyak isu yang nak dilontarkan. Cuma saya tengoklah pada teman minat bola sepak. Kalau boleh kita nonton bola tu, jangan kita tunjuk dengan perasaan. Jangan kita menonton dengan perasaan. Sebab apa yang berlaku di Indonesia 2 hari lepas, perlawanan bola sepak antara kumpulan Arema FC di Kota Malang bersama dengan kumpulan pasukan daripada Persebaya dari Surabaya. Jadi bila pasukan Arema FC, ya, yang menjadi tuan rumah di stadium Kanjuruhan Kota Raya Malang, tak puas hati sebab dia kalah 3-2 di tangan pasukan Persebaya. Akhirnya saudara, berlaku rusuhan yang mengakibatkan sejumlah 174 jiwa yang terkorban hanya kerana sebutir bola, sebiji bola punya pasal. Saudara, sebab itu saya katakan, nak tengok bola tu janganlah kita dengan nafsu, dengan perasaan. Kita sokong begitu saja, kita tengok. Kalau pemain tu baik, baiklah. Jangan pula kita nak menjengkelkan. Sebab saya teringat, saudara, saya pernah berada di kota London sekitar tahun 1985. Ini keadaan berlaku di England apabila penyokong-penyokong kelab Liverpool. Saya ingat lagi, saudara, tanggalnya adalah pada 29 Mei 1985 apabila kelab penyokong daripada Liverpool dia bertemu dengan pasukan daripada Juventus, saudara, di stadium Heysel di Brazil, saudara, di Belgium, di Brazil. Akhirnya kerana penonton sama penonton berbalah mengorbankan 34 nyawa dan ramai yang cedera, sehingga kan tembok stadium pun pecah. Jadi saya haraplah pada teman-teman yang minat bola, bukan saya tak tahu, kadang-kadang bila saya buat pencerahan, minat bola, Johor FC, sokong Terengganu, sokong Kedah, sokong Selangor. Jadi berpada-pada bila kita memberi sokongan itu, saudara. Jangan melampau-lampau. Akhirnya mengundang masalah, saudara. Ingatlah, saudara, selalu pengulas sukan dulu, Datuk Rahim Razali selalu menyebut, majulah sukan untuk negara. Tapi kalau dah masih tengok bola sampai terkorban sampai 174 orang, macam mana? Jadikan ini sebagai tauladan kita sekarang. Saudara, cuma hari ini, saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya. Dia tak mau sebutlah nama dia, sebut dia namanya, dia seorang datuk. Dia pergi pada hari minggu lepas, dia kata dia pergi melawat ke Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah. Di Setapak, saudara, Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah. Dia kata dia pergi melawat pada 1 Oktober lepas. Cuma dia kata dia mendengarlah. Dia amat belas apabila mendengar keluhan guru-guru dan pelajar-pelajar yang terpaksa berpindah randah setiap hari mencari kelas yang kosong. Astaghfirullahalazim. Di Kuala Lumpur, saudara. Bukan di kampung, bukan di luar bandar. Ini di tengah-tengah kota raya, di Setapak. Saudara, pelajar-pelajar terpaksa cari kelas yang kosong untuk belajar kerana satu blok sekolah tersebut telah mengalami kerosakan elektrik sejak bulan Mei yang tidak dipulihkan sehingga saat ini. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, dah masuk 6 bulan, 7 bulan. Malahan makmal sains
dan bilik ERT, ekonomi rumah tangga tidak dapat digunakan. Jadi mereka terpaksa belajar dengan berkongsi bilik darjah hingga seramai 60 orang satu kelas. Jadi mengikut ketua pendidikan Malaysia, bila ditanya kenapa benda itu berlaku, katanya tak ada bajet. Astaghfirullahalazim. Kemana perginya wang? Sekolah ni perlu penting. Jadi Menteri Pendidikan, Saudara Radhi Jidin, jangan sibuk bertanding, jangan sibuk berkempen. Pastikan sekolah-sekolah yang dah settlement, dia rosak je sekolah tu. Mungkin gamaknya kerana kerosakan elektrik. Jadi bila tak ada elektrik dalam kelas tu, nak buat macam mana? Lab science. Juga tak ada elektrik, bahaya. Begitu juga dengan kelas ekonomi rumah tangga. Selalunya ekonomi rumah tangga itu untuk pelajar-pelajar wanita perempuan. Belajar nak memasak, menjahit dan sebagainya, nak buat guna macam mana? Peralatan tak boleh nak digunakan. Jadi masalahnya kementerian ketua pengarah pendidikan Malaysia kenalah cari bajet. Kena berusaha untuk mencari bajet. Terima kasih Saudara Rosli Rahim. Tengok dan dengar pencerahan saya. Saya sekadar memberi pencerahan. Apa yang saya dapat tadi, ini sungutan daripada seorang datuk. Yang dia kata tak payah sebut nama saya lah katanya. Sebab mungkin dia khawatir dia bimbang anak dia di sekolah sebut. Tapi bagi saya bersimpati dengan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah 1, dah berbulan-bulan pelajar kita terpaksa berpindah gandah. Cari bilik kosong, masuk untuk belajar. Kita ni warga merdeka ke apa? Inilah keadaan. Dan ini berlaku di Setapak, di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Apa jadi ni? Ketua Pengarah Pendidikan Daerah. Anda bertanggungjawablah, melawatlah, pergilah tengok sekolah-sekolah semua tu. Saya? Baik, usai. Dan hari ini nampak gayanya Dewan Rakyat telah pun bersidang semula. Saya tengok tadi, tapi saya malas nak tengok lama-lama. Sekejap saya off lah. Kerana apabila saya melihat bahawa usaha yang berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu untuk membahaskan isu kenaikan harga barang dan juga isu kemerosotan nilai ringgit Malaysia. Jadi belum membawa usul, tapi nampak gayanya usul tersebut tidak dapat dibahaskan. Saya rasa ini tak sepatutnya. Tak tahulah. Kita nak kritik lebih tak boleh, saudara. Dewan Rakyat tu dewan yang mulia. Speaker tu ada imunitinya. Tapi bagi saya melihat usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu seolah ditolak begitu, sedangkan itu menyantuni soal kepentingan rakyat. Walaupun saya warga UMNO Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Parti Pakatan Harapan dan Parti Keadilan. Kalau dia bercakap yang betul, kita kena sokong. Ini untuk kepentingan rakyat. Sepatutnya benda ini boleh dibahaskan. Tapi kalau berdasarkan kerana mesti ada notis 14 hari, mesti kena tunggu usul ini, kena didahulukan usul kerajaan terlebih dahulu. Ini yang terjadi selalunya, saudara. Sesuatu yang mendesak. Kehidupan rakyat tengah susah. Dewan yang terbaik adalah Dewan Rakyat. Sebab saya ingat dalam minggu lepas saya dah bagi kenyataan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membawa usul untuk membincangkan persoalan berhubung kenaikan harga barangan yang sudah dilihat tidak terkawal. Di samping itu tentang merosotnya nilai ringgit kita. Berbincanglah dengan baik. Itu lebih penting untuk rakyat. Bagi saya yang benar tetap benar, saudara. Sebab itu saya meluat tadi, saya terus off. Malah saya nak tengok kalau macam ni keadaan persidangan. Memanglah saya nak mengikuti apa perkembangan yang berlaku di Dewan Rakyat. Tapi itu keadaannya. Bahawa usul untuk kepentingan rakyat tak dapat dibincangkan. Dan yang dibincangkan, yang mengambil masa yang agak panjang mempersoalkan bahawa isu kenapa Datuk Seri Najib tidak hadir ke persidangan Dewan Rakyat. Saya tahu yang membangkitkan itu Yang Berhormat Anipah daripada Sepang. Tujuan mereka lain tak ada, saya untuk menyindir, untuk mengeji. Bahawa dia kata kalau nak datang ke tu pastikan datang dengan bergari. Apa benda ni? Dewan Rakyat ni untuk apa? Apakah anda untuk saling menghina sama sendiri? Mungkin ini waktu Datuk Seri Najib, besok anda pula macam mana? Kalau saudara mara anda yang kena. Mungkin wakil-wakil rakyat anda kena nanti macam mana? Ini keadaan, sebab itu bila dia menimbulkan persoalan, dia tanya pada speaker.
Speaker kata dia tak ada kuasa untuk mengizinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari penjara. Tapi untuk masuk Dewan Rakyat, untuk Dewan Parlimen, dia kata tak ada halangan sebagai speaker. Dan memang pun, bahawa Datuk Seri Najib masih lagi bergelar Ahli Parlimen Pekan. Jawatan beliau sebagai Ahli Parlimen masih belum lagi dibatalkan, didisqualified. Tiba-tiba Khalid Samad pun bercakaplah. Ucapan mereka lain tak ada. Semata-mata untuk menghina. Sedangkan yang nak dibahaskan isu rakyat. Harga barang makan. Ringgit kita bertambah kecil. Ini yang paling penting. Sebab tu saya katakan akan datang. Tak payah sokonglah orang macam ni untuk berada di dalam parlimen. Kita tak perlukan wakil rakyat yang sebegini. Masuk parlimen, keji orang tu, kutuk orang ni. Tidak mendatangkan apa-apa faedah pun untuk rakyat. Saya rasa-rasa nak maki dia tadi. Sebab tu saya off aja dia. Nah, isunya memanglah macam kata Peguam Datuk Seri Najib. Dia dah minta daripada pihak penjara, izinkanlah Datuk Seri Najib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Ahli Parlimen Pekan. Itu saja. Kerana keselamatan apa semua, jadi tak boleh. Sedangkan dekat nak pergi mahkamah, parlimen tu dikawal, saudara. Terkawal keselamatannya. Tak ada sebab. Takkanlah sebab itu pula Datuk Seri Najib nak lari daripada penjara. Tak ada pun. Jadi persoalannya bagi saya melihat isunya lain tak ada adalah untuk menghina. Saya bukan nak membela Datuk Seri Najib, tidak. Tapi cara beliau dilakukan begitu. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara dan masih lagi perbicaraan. Dan sudah pun di-file. Iaitu judicial review. Sudah pun dimaksudkan oleh Peguam Bela untuk mengkaji semula kertas penghakiman. Saudara, jadi dihina. Kalau datang biarlah dengar bergari. Saya dengar begitu, saya jijiklah. Adakah ini wakil rakyat? Betul, beliau sebagai seorang banduan. Tapi bukan itu caranya. Menghina orang lagi. Ini saya katakan. Bila dah orang dah sakit, dipukul lagi. Carilah jalan lain. Saya lebih suka kalau tadi dibincangkan isu rakyat. Rakyat yang sekarang ini menanggung kehidupan yang terlalu sukar. Ketua pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim minta dibincangkan usul itu. Kenapa tak bangun ramai-ramai? Kami semua nak bincang benda begini. Saya yakin speaker akan ikut. Ini ceritanya, kenapa Datuk Seri Najib tak datang? Apakah dia sebagai kita nak tengok jugalah Ahli Parlimen bergelar banduan. Biar dia datang dengan bergari. Apakah ini menguntungkan negara? Apakah ini menguntungkan rakyat? Apakah ini yang dinantikan oleh rakyat? Aduh, saya nak maki rasanya. Tapi saya minta maaf, saudara. Takut terlajak nanti. Malahlah saya nak cakap benda itu. Tapi inilah saya nak beri gambaran pada anda. Keadaan monyet-monyet yang ada tu. Saudara, sikap mereka memang teruk. Bincang soal rakyat. Saya menanti hari ini. Kerana tentulah Menteri Kewangan akan membentangkan bajet tambahan. Bincanglah yang itu. Bincanglah tentang kehidupan rakyat. Bincanglah bagaimana nak memulihkan kedudukan ekonomi kita. Bukan isu-isu yang remeh. Saya harap teman-teman yang ada di Sepang, yang tinggal di Shah Alam, kali ini tak payah bagilah orang macam ini jadi wakil rakyat. Cukup-cukuplah. Sudah sampai masanya negara kita memiliki calon-calon ahli parlimen, wakil-wakil rakyat yang ada integriti, yang tidak bercakap benda-benda yang remeh, yang kita nak mereka berjuang untuk rakyat. Saya geram saya. Saudara Nur Zaman, rasanya rakyat nanti akan tolak Perikatan Nasional dan Barisan. Saudara, bila saudara bercakap benda begitu, saya tak bolehlah lebih-lebih sebab saya orang UMNO. Saya cakap terus terang, nanti orang kata, sebab saya membela orang UMNO. Tidak. Saudara, saya melihat nak dihina. Untuk apa kita dapat? Apa rakyat dapat dengan isu tersebut? Itu keadaan saudara. Okey, saudara, saya lagi terlajak saya bercakap benda begitu. Masa habis, kita pun banyak lagi masa berkurangan, saudara. Banyak isu yang kita nak bawa. Dan awal pagi tadi saya terima kiriman. Ini teman-teman kita daripada Akhbar Sinar. Mungkinlah mereka dapat informasi lebih awal. Kerana pegawai ataupun setiausaha akhbar kepada Perdana Menteri, beliau adalah mantan wartawan daripada Sinar. Jadi awal-awal pagi saya tengok, rupanya katanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini menghadap agung.
Bukan hanya Sinar melaporkan, utusan pun melaporkan. Menghadap Agung, malah utusan lebih berani lagi. Dia kata ini Datuk Ismail Sabri bersama dengan Siswa Agung UMNO. Hari ini, pagi ini akan menghadap Agung minta supaya memohon perkenan Duli Yang Mulia Tuan Agong mengizinkan agar parlimen dibubarkan. Jadi sebab bila dengar cerita benda begitu, bertemperanlah para wartawan berkumpul di hadapan istana. Jadi saya teringatlah zaman-zaman saya jadi wartawan dulu saudara. Ini isu besar, semua ramai tu. Tapi akhirnya pihak istana memaklumkan bahawa Yang di-Perdana Agong Sultan Abdullah Riyataudin Al-Mustafa Billah Shah masih berada di luar negara. Kabarnya berada di Singapura. Dan tidak ada sebarang pertemuan yang dijadualkan untuk Perdana Menteri menghadap baginda tuanku. Saya semalam bercakap benda itu, saya kata mungkin hari ini sebab besok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Presiden UMNO akan berjumpa dengan ketua-ketua bahagian di Putra World Trade Center PWTC, Rumah UMNO. Semua ketua bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua puteri bahagian, ketua wanita bahagian, pimpinan di peringkat bahagian akar umbi akan mengadakan pertemuan dengan Presiden dan juga katanya Perdana Menteri Paris Salma. Mungkinlah ada berita yang akan diumumkan pada hari pertemuan tersebut untuk besok pukul jam 2 petang. Tapi bila saya tengok Sinar mendahului utusan masing-masing, biasalah saudara, wartawan ni paling suka sekali nak scoop story. Mendahului orang lain dapat berita. Tapi akhirnya istana membuat kenyataan bahawa ia berita palsu kerana tuanku masih berada di Singapura. Demikian menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, iaitu Datuk Seri Ahmad Fadzil Samsudin, sebagaimana yang dinyatakan dalam portal Free Malaysia Today. Jadi sebenarnya saya spekulasi berhubung dengan pilihan raya umum ini semakin hampir ni semakin hangat. Sebab ada laporan pula bahawa hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri akan bertemu dengan Ketua Polis Negara, dengan Panglima Angkatan Tentera. Katanya lah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Sinar Harian, jumpa dengan Peguam Negara dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu katanya. Jadi kita tunggulah sebenarnya. Apa nak risau sangat saya. Saya melihat, bila orang bertanya dengan saya, apakah pilihan raya ini akan berlaku tahun ini? Saya kata yes. Saya yakin benda itu akan berlaku tahun ini. Nak tunggu bila lagi. Kerana untuk tahun depan, ramalan-ramalan ni, saya kata nujum-nujum Pak Belalang ni sudah pun mengambil kira macam-macam. Kalau katanya nak apa ini, malah nujum dari Amerika pun mengatakan sampai bulan Mei, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Sampai bulan Mei, ada ribut taufan melanda macam lan yang berlaku di Florida. Jadi tentulah belok dipercepatkan. Saya, itu keadaannya. Dan kalaulah tadi benar-benar Datuk Ismail Sabri dapat berjumpa menghadap Agong, kalau diperkenan pun bukanlah besok akan pilihan raya, tidak. Saya nak ingin menjelaskan, apabila sahaja Duli Yang Mulia Tuan Agong mengizinkan parlimen dibubarkan, saudara, maka adalah tempoh waktunya dalam tempoh 60 hari untuk mengadakan pilihan raya umum. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat selalunya dalam tempoh 2 minggu. Katalah dibubar hari ini. Mana selama 14 hari, Suruhanjaya Pilihan Raya akan bermesyuarat menentukan bila nak buat pilihan raya. Selepas 2 minggu, Suruhanjaya akan membuat gazet ataupun buat pengumuman. Macam zaman dulu-dulu. Ini kena dibuat secara. Dia bukan kata lepas 2 minggu, pilihan raya. Tidak. Sebab itu tempohnya 60 hari. Maka, ini yang kalau dulu-dulu tu, letak dekat ini tepi pokok ataupun dekat bangunan berpukul gong. Hubaya. Ini dimaklumkan bahawa kita akan mengadakan pilihan raya. Itu digazetkan tempohnya 2 minggu, saudara. Dia tak boleh juga buat pilihan raya lagi. Baru mengumumkan negara akan mengadakan pilihan raya, pengumuman dan sebagainya. Ini dimestikan. Saudara, ini termaktub dalam SOP. Standard Operations Procedure, cara-cara nak mentadbir ataupun mengendalikan pilihan raya. Kalau itu berlaku, dah 4 minggu, saudara. Barulah ditetapkan hari penamaan calon. Kalau hari penamaan calon ditetapkan, katalah selama tempoh 2 minggu,
Lepas gazet 2 minggu. Saudara. Sebab kena cetak ni. Kena hantar dewan-dewan kat mana apa semua. Itu mesti dibuat dalam tempoh 2 minggu. Kalau ada orang nak protes ke, nak kontes dan sebagainya. Dan hari penamaan calon. Kalaulah hari ni 3 bulan, besar kemungkinan 28 hari daripada hari ni. Itu pun kalau dibubarkan hari ni, saudara. Kalau 28 hari, getinya 1 November barulah boleh diadakan hari penamaan calon. Belum mengundi lagi, saudara. Penamaan calonnya, katalah 1 November nanti. Lepas 1 November, penamaan calon dilakukan, ada tempoh berkempen. Ini saudara kena ingat. Bukan terus mengundi. Tempoh berkempen selalunya dulu 12 hari, ada yang 14 hari, ada yang sebulan. Terpulang pada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya menyangkakan katalah 12 hari. Artinya pembuangan undi itu berlaku dalam bulan 12 bulan November. Ataupun 7 November. Saudara, ini sepatutnya kita faham. Jadi kalau orang tanya dengan saya, bila pilihan raya? Saya kata bulan November lah. Pembubaran, saya nampak dalam, kalau ikut-ikut gayanya, saudara, kenapa? Kerana 7 hari bulan nanti, yang amat berhormat kerajaan, yang amat berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajet. Yakin saya, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah bagi kenyataan. Saya dah tengok, baca tadi tu, ada kenyataan bahawa Pakatan Harapan dijangka akan menolak bajet yang akan dibentangkan oleh kerajaan. Satu. Kemudian Tan Sri Muhyiddin pun mengatakan bahawa partinya juga akan menolak bajet. Jadi kalau dah tolak tu, tentulah akan runtuh. Cuma yang saya hairan bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan dia tolak bajet. Sedangkan beliau berada dalam kerajaan. Dia ada dalam kerajaan. Suka tak suka dia kena terima hakikat. Ini kerajaan Perikatan Nasional 2.0. Datuk Lokman Adam dia kata kerajaan hybrid 2.0. Saya mengatakan kerajaan inherit, lanjutan daripada 2.0. Sebab semua menteri itu adalah menteri-menteri dalam waktu kerajaan Perikatan Nasional. Cuma nama saja diubah kepada kerajaan keluarga Malaysia. Dan bila Tan Sri Muhyiddin kata dia PN akan tolak, ini saya tak boleh brain. Really brother, I cannot brain. You ada kat dalam, you membentuk kata bajet ini, tiba-tiba tak setuju. Kalau tak setuju, masa dalam mesyuarat kabinet lah. Bergaduh lah dalam kabinet. Kami tak setuju sebab ramai. Ahli UMNO berperkerat sangat berada dalam kabinet. Dalam 4-5 orang aja. Datuk Ismail Sabri, Datuk Mahathir Khalid, siapa lagi? Daripada UMNO. Datuk Noraini, Rizal Marikan, Khari Jamaluddin, Adam Baba. Kak Limah. 7 orang. So, berentaplah dalam tu. Ini keadaannya, saudara. Saya memberi gambaran, getinya, kalau dia tolak bajet, maka runtuh. Dengan sendirinya, kerajaan terpaksa mengadakan pilihan raya umum. Ataupun, kalau dulu yang mahu mula, sebab ini kuasa dulu yang mahu mula, sama ada nak memanggil pilihan raya ataupun nak memprorok Magaran. Kalau dah tolak nanti, sebab itu akhirnya tuanku kata ginilah. Nak percaya sangat dengan orang politik ni, tuanku dah bagi tahu daripada awal mula-mula kerajaan Pakatan Harapan. Kamu tak andak, bergaduh, langkah Sheraton, lantik Tan Sri Muhyiddin. Kamu bergentap juga bergaduh. Lantik Datuk Seri Ismail Sabri. Pun tak ada nak sokong bajet dan sebagainya. Sedangkan rakyat bertambah susah. Rakyat bertambah menderita. Tuanku dah pesan. Majlis Raja-Raja dah mengingatkan supaya diwujudkan kestabilan politik. Kalau ini keadaannya, lebih baik buat Magaran. Terpulanglah tuanku nak memilih siapa saja di kalangan orang yang bagi dia rasa yakin boleh memulihkan ekonomi negara, boleh memulihkan suasana politik. Buatlah dulu macam mana zaman almarhum Tun Razak, Magaran. Ini juga possibility. Ataupun buatlah pilihan raya. Dua benda. Saya perlu menjelaskan begini, saudara. Saudara Skyrock. Sabar, brother. Tunggu 21 bulan. Tak boleh, 21 bulan tak boleh. Impossible. Kalau tunggu 21 bulan, mana kita dah tak ada kerajaan. Kerajaan kita berakhir. Kerajaan, saudara. Sebab kita mengamalkan sistem
demokrasi, raja berperlembagaan, Westminster punya konsep. Mesti diadakan pilihan raya. Jadah waktunya, kita pilihan raya dulu bulan Mei 2018. Getihnya Mei 2023. Mei, Jun, Julai. Selewat-lewatnya Julai 2023. Sebab itu saya katakan nak tunggu buat apa lagi. Nak tunggu apa lagi 7-8 bulan aja. Tapi masing-masing buat cerita, macam-macam cerita. Banjir lah sebagainya. Sedangkan saya tengok juga Datuk Si Zahid menghantar kiriman pada saya. Agak logikanya ada. Sebab dia kata sebenarnya naratif pembangkang ni semakin lemah. Dia kata aneh apabila cubaan demi cubaan dilakukan oleh pimpinan daripada pembangkang melalui Selamatkan Malaysia lah, Ayuh Malaysia lah, ceramah-ceramah apa semua, supaya mereka nak tolak pilihan raya. Ini dilakukan oleh pembangkang dan sekutu mereka. Keanehan ini memang terserlah saudara. Sikap dan kenyataan mereka dan juga itulah tindak tanduk mereka yang tak boleh dipegang. Kerana sebenar-benarnya mereka takut untuk berhadapan dengan pilihan raya. Ini ketakutan mereka kerana mereka sudah dapat merasai gelombang penolakan rakyat. Gelombang penolakan rakyat. Jadi mereka perlu mencari usaha untuk mengekalkan sokongan. Jadi kalau boleh nak dilewatkan lagi. Mencari upaya lah. Talian hayat. Saya mengatakan talian hayat. Apa dah sakat 7-8 bulan, 9 bulan lah maksimanya. Kena juga buat pilihan raya. Untuk rakyat tidak sama sekali. Ya. Jadi bila pembangkang ni Datuk Zahid kata kat saya, dia kata kononnya mereka tidak mau pilihan raya ini. Tapi waktu yang sama mereka menjelajah ke seluruh negara. Ini saya melihat betul juga kata Datuk Zahid. Jadi naratif lemah mereka menyatakan bahawa banjir. Ini yang sekarang ni ramai sangat. Boleh dikatakan tiap-tiap malam kita adanya nujum pak belalang yang meramalkan bahawa banjir akan berlaku. Malahan Rafizi pun meramalkan sokongan, macam saya kata semalam, sokongan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional semakin berkurangan katanya. Dan mereka kalau begitu, buatlah pilihan raya. Nak tunggu apa lagi? Sedangnya ketakutan mereka semakin terselah. Sebab selama ini mereka mengabaikan rakyat. Ini fakta. Ini fakta. Saya dah bercakap beberapa malam saya dah katakan. Apabila rakyat dah memberi mereka 128 kerusi parlimen di bawah lambang keadilan. Kelalaian mereka, bahawa mereka melakukan, bagi saya lah, kedangkalan pimpinan mereka. Saya dah bercakap banyak kali. Saya akan terus bercakap perkara ini, saudara. Mungkin saya harap saudara jangan merasa bosan. Saya tetap akan menyatakan ini adalah kedangkalan pimpinan dalam Pakatan dalam keadilan kerana selama ini mereka maki hamun. Mereka maki hamun Dr. Mahathir macam bukan manusia. Maha zalim, maha Fir'aun, perompak, penyamun, korupsi. Tapi lepas pilihan raya, mereka bersetuju Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Ini kena terima hakikat saya. Sebab itu, akhirnya, sikap daripada ketidakmampuan mereka untuk mentadbir, maka bagi Dr. Mahathir, hancur negara. Dan apa yang kita alami sekarang ini adalah inherit. Saya, walaupun dia mengatakan 22 bulan itu Kerajaan Pakatan Harapan dah buat macam-macam lah. Antaranya, macam kata Mak Sabu lah. Kita dah cuba mengurangkan korupsi. Okey, kita terima. Tapi jangan lupa, yang nak mengurangkan korupsi itu adalah Mak Sabu sendiri bercakap. Adalah perompak nombor 1 Malaysia. Adalah orang yang dituduh selama ini sebagai raja kepada perasuah korupsi negara. Waktu mereka berada dalam demonstrasi, siri-siri demonstrasi, cuma saya agak bersimpati teman-teman. Saudara jangan marah dengan saya. Saya cuma menzahirkan kesimpati saya pada adik-adik kita, anak-anak kita yang berjuang di bawah Anwar Ibrahim Fan Club, di bawah kelab AFC, anak-anak muda keadilan. Siapa yang kena terajang? Siapa yang kena balon dengan rotan? Siapa yang kena gas pembelih mata? Siapa yang kena semburan air gatal? Siapa yang tidur di lokap beberapa malam? Siapa yang turun naik penjara, melakukan demonstrasi dan sebagainya? Semata-mata kerana untuk menurunkan Dr. Mahathir. Dah dapat kuasa, letak balik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kelas, brother. Yang ini I cannot brain.
Saudara Nur Zaman, ana pun bagi Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan. Itu saya katakan. Saya cakap terus terang, sekali saya tak percaya, I will never trust. Sebab itu saya kata kedangkalan mereka sebagai pembangkang. Pembangkang ni dia tahu bercakap saja saudara. Dia tahu bercakap, itu tak betul, itu tak betul. Bagi mereka dah koyang. Jadi, saudara Ishak Ismail, saya pernah bawa, memanglah. Ramai kawan-kawan saya. Saya cakap terus terang, ada juga saudara mara saya yang bersimpati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu. Yang kena balon saudara balik rumah saya tengok kenapa? Okey belakang lah pasal. Kerana berlantan berada. Ya ke? Oh. Iyalah yang kau pergi tengok demonstrasi. Buat apa? Ini perjuangan. Okeylah kita diamlah. Demi perjuangan. Kita harus mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Reformasi. Lawan. Tetap lawan. Cih. Menang bagi Datuk Mahathir je Perdana Menteri. Lagi hebat. Yang ini I cannot brain. Saudara, saya minta maaf. Bukan saya nak memperkecilkan anda. Tapi rakyat di bawah dipermainkan. Diperkotak-katikkan. Hanya kerana mereka mengejar jawatan. Jangan dalam DAP berebut nak jawatan. Aku nak jadi menteri, aku nak jadi menteri kewangan. Tak dapat merajuk. Dapat menteri yang terbulu-bulu. Dapat menteri suruh kita minum minyak kelapa sawit satu hari satu sudu. Itulah kualiti menteri yang ada. Dapat menteri dia kira ikan kembung dalam laut ada 3 bilion. Itu kerja menteri yang dia orang ada. Itu kelas yang ada saya. Ini saya bercakap terus terang sebab apa saya naik marah hari ini sebab bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa usul untuk memperjuangkan soal rakyat gagal di parlimen. Tapi sini, mana dia banduan kita nak tengok datang bergari. Inilah kelas mereka. Dan akhirnya kali ini, sekarang ni, datang pilihan raya. Dah mula takut. Sebab rakyat akan persoalkan. Saya minta saudara-saudara boleh bertanya dengan mereka. Kalau Aisyah ke, Nurul ke, Rafizi ke, bila dia naik pentas, dia berani bersuara, saudara. Sebab anda orang perjuangan. Anda orang yang tidak pernah takut untuk menghadapi. Kalau takut di lambung ombak, jangan bicara soal perjuangan. Bukan soal di bunga tepi pantai. Ini ayat-ayat yang saya dengar. Saudara. Kalau kita perjuangan kita ini, penjara itu rumah rehat. Tali gantung adalah buaian indah untuk kita berada menuju ke syurga. Hebat kelas, brother. Tapi bila dah menang, bagi pada Datuk Mahathir, orang yang anda tentang, orang yang anda katakan maha Firaun, maha penyamun, dia relax. Saya tak ada apa pun. Tak tahulah, saya lupa. Saya tak dapat apa pun. Saya sikit je, tak ada. Anak-anak saya tak ada. Jadi kaya raya, tak ada projek. Fikir saya minum dulu. Sakit tekak bila fikir kayak itu. Saudara, saya bukan apa, saya nak menyedarkan teman-teman. Supaya jangan jadi macam penyokong bola sepak di Indonesia. Akhirnya, bergentap di stadium, meninggal 174. Apa dapat? Apa dapat? Berapa ramai teman-teman yang dalam keadilan, yang jalan ringkat, yang patah tangan. Jangan lupa, saya berkawan dengan mereka. Sebab waktu itu, perjuangannya kerana waktu itu Anwar Ibrahim adalah timbalan Presiden UMNO. Saya juga menyokong beliau waktu itu kerana merasakan ada kezaliman. Tapi saya tak mahulah bila tubuh parti untuk menentang parti UMNO. Tak mahulah saya. Sebab saya merasakan kalau nak berjuang mesti dalam parti ini. Itu keadaannya, saudara. Jadi, apa yang dikatakan oleh Dr. Zahid Hamidi itu betul. Sebab itu pembangkang sekarang semakin ketakutan. Macam mana kata Pah Merah, Pah hantar kiriman pada saya. Pah ni adalah pejuang yang dituduh kononnya dibayar lah apa semua. Yang Aisyah kata, menangis. Datuk Seri Najib masuk penjara, menangis. Ingus turun. Selut naik atas balik. Tak maaf, saya telajak sikit. Ini Pah lah. Sebab dia berjuang. Dia sebagai wanita daripada Bangi. Ini pejuang tulen. Dia hantar kiriman pada saya. Dia kata Pah, DAP kata UMNO tidak menghormati perlembagaan persekutuan dan kuasa yang di-Pertuan Agong sekiranya PRU 15 dilaksanakan dalam masa terdekat. Ini kata DAP. Saya kata betul juga. Sebab ini Anthony Loke yang bercakap.
Masa bila pula UMNO tidak menghormati perlembagaan? Kalau UMNO tidak menghormati perlembagaan, kita dah umum dah. Pilihan raya besok, pilihan raya 20 bulan. Tak ada. Sebab itu kalau dengar kenyataan daripada Presiden UMNO, bahawa kita minta dalam mesyuarat Majlis Tinggi yang lepas, supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong, memohon supaya agak Saudara Syamil Mansub. Datuk marah. Saya tak marah, saudara. Saya nak menjelaskan, saudara. Saya menjelaskan supaya kita faham. Dan memohon agar pilihan raya parlimen dibubarkan. Tapi dia kata kita ni tidak menghormati perlembagaan. Tapi tiba-tiba pula hari ini dia pergi juga orang yang sama kata. Dia kata UMNO tidak hormat perayaan Deepavali. UMNO tak hormat perayaan Christmas. UMNO tak hormat Tahun Baru Cina. Dan tidak menghormati bulan Ramadan. Saya lagi menung. Kita mohon kalau dapat diadakan pilihan raya sebelum pertengahan bulan November, mana ada Deepavalinya? Mana ada Tahun Baru Cina-nya? Mana ada bulan puasanya? Kita nak bekerja kan, kena nak mengelak lah tu sebab nujum-nujum Pak Lalang mengatakan, 23 November akan berlaku banjir. Saudara Roza, Agung rasanya tak setuju PRU diadakan segera. Itu jangan kita soalkan. Roza, memang saya tidak akan mempersoalkan itu kuasa mutlak baginda. Tapi siapa kita yang dapat menjadi junjung Pak Belalang yang boleh membaca pemikiran Duli Yang Mulia Pertuan Agong? Tentu juga baginda akan berkira. Tunggu bulan November. Tunggu bulan Disember. Kalau nak buat bulan Disember macam mana? Nak tunggu sampai habis penggal? Habis penggal, saudara, negara akan berada dalam ancaman tsunami ekonomi yang lebih teruk lagi. Saya dapat laporan mulai tahun depan kata beberapa buah bank akan menutup cawangan-cawangannya. Sekitar lebih kurang 600 cawangan akan ditutup. Kata laporan itulah. Saudara, maka artinya ramai orang akan hilang pekerjaan. Peperangan antara Ukraine dengan Rusia akan merebak lebih teruk lagi. Yang saya dah laporkan. Ketumbukan tentera Rusia hantar 300 di medan pertempuran 300,000. Tentera-tentera NATO juga menghantar 300,000. Maka dalam keadaan begitu macam mana? Dan suasana climate changes. Perubahan climate ini akan berlaku kata ramalan Tok Nujum. Bukan kata saya. Tapi Jabatan Kaji Cuaca dia kata mereka tak boleh nak meramalkan 2-3 bulan mendatang. Dan dijangka akan berlaku nujum daripada Amerika. Ini lagi hebat saudara. Selepas Florida dilanda oleh taufan Lan, dia kata akan berlaku ribut topan di negara kita ini menjelang 25-23 November sehingga bulan Mei tahun depan. Jadi nak buat pilihan raya bila? Saudara, di Indonesia 2-3 hari lepas saudara tengoklah keadaan macam mana. Berapa banyak rumah-rumah habis dilanggar oleh tornado, ribut topan. Sekarang ni musim sekarang dunia sekarang ini alam sudah berbicara. Kerana ia bosan dengan manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Boleh berbunuh sama sendiri. Ini keadaan saudara. Ya, kita harus menerima hakikat. Saudara. Dan kalau kita tengok lagi, saya baca kiriman PAH. Betul dia kata. Dia kata pada 27 Ogos 2022, Tan Sri Mahidin semasa konvensyen PN mengumumkan bahawa PN bersedia, Perikatan Nasional bersedia untuk menghadapi pilihan raya yang ke-15 pada bila-bila masa. Itu kata dia. Tapi sekarang ni, dia mengakui sekarang ni bahawa mesti kalau boleh ditangguhkan dulu. Jadi saya kata macam mana dia orang ni? Kenapa mereka sentiasa mau menipu rakyat? Itu persoalannya. Dan saya nak jawapan sikitlah, nak menjelaskan. Datuk Sri Zahid Hamidi dah mengatakan bahawa kalau kita nak bekerjasama dengan PAS, tak ada masalah demi perpaduan ummah. Tetapi mereka hendaklah mufarakah dengan Perikatan Nasional. Tiba-tiba timbalan Presiden PAS mengatakan bahawa saudara, dia kata ini macam peristiwa Puteri Gunung Ledang. Nak Minang Puteri Gunung Ledang. Jadi ketika dia bagi jawapan, mereka tak bersetuju. Sedangkan saudara, ini saya nak bagi tahu saudara. Saya mendapat ini keadaan sekarang, katanya sekarang ni, ini tukar ramal tu lagi ni, Ryan Tamicik pula. Mantan Ketua Menteri Melaka. Hari ni dia boleh baik pula dengan sana tu, saya tak tahulah. Mantan Tan Sri Ryan Tamicik.
Jangan lupa saudara, peristiwa dua gadis bawah usia. Dia kata pula bahawa dia meramalkan bahawa UMNO Barisan Nasional mungkin boleh dapat 50 kursi. Saya pun menung bila masa Rentan Micik jadi Nujum Pak Belalang. Rafizi pula kata tinggal 18% saja. Mana artinya dia dah kira lah. Di hati pengundi, tiap-tiap pengundi yang mendaftar tu, kita ada lebih kurang 21 juta pengundi, dia dah kira dalam hati. Tinggal 18 saja. Sedangkan saudara, menurut laporan yang saya terima, ini PAS kena terima hakikat. Mereka besar kemungkinan akan mengalami kekalahan teruk untuk pertama kali selepas lebih daripada 30 tahun di Kelantan. Rakyat Kelantan tidak lagi redha untuk berhadapan dengan masalah yang mereka alami, masalah air yang saban hari mereka terpaksa meneguk, tarik daripada paip-paip air yang tidak terjaga. Sedangkan pimpinan mereka pergi ke sana ke sini, naik Mercedes, naik Velfire apa semua, pertukaran kewangan yang diberi oleh kerajaan pusat tidak dimanfaatkan untuk menambah baik kualiti pembekalan air kepada rakyat di Kelantan. Saya dapat laporan ini saudara. Tapi waktu tidak mengizinkan saya untuk membacanya, insya-Allah malam besok saya akan mendedahkan kenapa saya mengatakan PAS kali ini bukan saja gagal untuk mempertahankan 18 kursi parlimen yang dia ada. Malahan dapatan saya PAS cuma tinggal maksima 9 kursi saja. Sebab itu sekarang ini mereka semakin goyah. Tapi macam mana? Masa sentiasa mencemburui kita. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.